حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا سأل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الحكيم الحفيظ جيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين لي الحميد المحسن المطيع المعيد محيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك الغافلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Walaupun di luar sana hujan dah mula nak turun, tapi ada juga yang boleh datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan itu akan berhenti sebelum kita tamat dan dapat yang naik motor tu boleh balik, yang naik sikar pun boleh balik, yang jalan kaki pun boleh balik, yang naik motor tu boleh balik kan. Kalau tidak payahlah kau tampilnya lebat kan. Tidak, kena nunggu lah sampai dia berhenti. Ini musim hujan ni. Oh, hujan aja. Saya pun keluar-keluar kadang-kadang tengok hujan. Kalau dekat-dekat tu saya pergi sendiri, buat kereta sendiri. Kalau jauh barulah ada pembantu saya, bukan pembantu pun, ada peneman. Nak bagi driver bukan driver pun. Kalau tak ada dia, kena buat sendiri lah. Boleh buat sendiri, tapi perlahan lah, tak boleh laju-laju. Yang dekat-dekat, pergi sendiri lah. Yang jauh-jauh, adalah penemannya lah. Mudah-mudahan. Jadi begitulah dalam hidup ni. Sampailah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini, kita cari dulu bekalan-bekalan nak kita bawa balik esok. Mudah-mudahan bekalan tu cukup. Bila cukup bekalan, senanglah kita hidup di sana nanti. Kerana lepas ini esok kita akan hidup balik. Kita ni hidup 2 kali, tuan-tuan dan puan. 2 kali. Sekarang tengah hidup, sekali. Lepas tu mati. Lepas mati, hidup balik. Hidup yang kedua adalah kita nak cukup bekalan. Nak cukup segala kelengkapan yang kita nak perlukan di sana. Jadi kelengkapannya bukan barang makan, bukan barang pakai. Itu dah siap ada dah. Kelengkapannya adalah pahala-pahala yang kita kumpulkan dalam dunia ni. Nah, kalau kita hidup ni sentiasa ada melakukan pahala, besok cukuplah kelengkapan kita besok. Cukuplah bekalan kita besok. Ada je nak makan, ada makan, nak pakai, ada pakai, nak rumah, ada mahligai pun. Banyak rumah ada, mahligai Allah sediakan. Nak kenderaan, ada kenderaan. Semua ada lah. Kabur aja benda. Teringin aja, tak payah kabur pun. Kelintas hati aja, udah datang apa benda yang kita nak. Dengan cara cukup bekalan. Jadi mari kita kumpulkan bekalan sebanyak-banyak mungkin. Supaya nanti di sana mudah kita dalam kehidupan di akhirat besok. Kita buat baik, dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau buat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Allah sediakan 2 perkara di sana. Satu, tempat nikmat. Tak ada duka cita, tak ada penat, tak ada jemu, tak ada bosan, tak ada nak marah, tak ada hasad dengki, tak ada nak meto aja. Itu satu tempat tu. Nak kita nak tempat tu? Apa nama tempatnya? Syurga. Lagi satu tempat penderitaan. Tak ada seronok, tak ada sejuk, tak ada panas. Kalau sejuk sampai ke tulang. Kalau panas sampai pukul-pukul. Tak ada keselesaan. La baridin wala karim, kata Allah. Tidak ada kesejukan dan tidak ada keselesaan di sana besok. Itu di neraka. 7 neraka Allah sediakan untuk mereka-mereka yang melakukan kejahatan. 8 syurga Allah bagi kita untuk mereka yang melakukan kebaikan. Ini menandakan bahawa rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmatnya lebih banyak daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita.
Iaitu kita masuk dalam surah Al-Qamar. Nah, surah Al-Qamar. Dia ada 55 ayat. Al-Qamar, Al-Qamaru, ya, Al-Qamaru. Kata Al-Qamarun. Nah, tengok ayat yang begini. Boleh apa? Nombor 1. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Yang pertama. Baca tu iqtarabat, ya. Kalau tak ada baris tu, kita baris bawah dia. Kecuali kalau baris atas. Kalau baris atas, ikut atas. Dan huruf nombor 3 tu. Huruf nombor 3 apa? Alif, qaf, ta. Ta tu baris atas ke baris depan? Baris atas. Baris atas, bawah dia. Bacanya iqtarabatis sa'ah. Nah. Ada buka Quran tak? Buka lah. Wa in yarau ayatan ya'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Itu ayat yang kedua. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Itu yang ketiga. Walaqad ja'ahum minal anbiya'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah fama tughnin nuzur fatawalla anhum. Berhenti tu, ada apa tanda masih berhenti tu lah. Yauma yad'ud ila syai'in nukur. Berarti tengok di sini ada ayat yang pertama sampai yang ke-6. Nah, artinya pernah Allah memperlihatkan satu mukjizat. Satu mukjizat itu apa? Apa itu mukjizat? Benda yang luar biasa yang Allah datangkan kepada orang-orang yang tertentu. Kalau pada Rasul namanya apa? Mukjizat. Kalau pada Nabi yang belum menjadi Rasul itu namanya irhas. Alif, Ra, Ha, Alif, Sad. Irhas. Itu dia belum menjadi Rasul, menjadi Nabi. Macam Nabi Muhammad tu. Sebelum dia nanti jadi Rasul, kemana pergi yang awan ikut dia. Tak ada panas, tak ada terbakar badan tu, tak ada panas renang tu, tak ada. Awan ikut dia. Itu namanya irhas. Kalau pada wali-wali Allah itu namanya karamah. Itu semua luar biasa betul. Karamah. Wali-wali Allah dia dapat karamah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Rabi'atul Adawiyah, Sayyidina Umar, Abu Bakar. Nah, itu namanya karamah. Untuk wali-wali Allah. Kalau untuk orang soleh biasa, penyakitan atau solehan yang biasa, itu namanya ma'unah. Ma'unah. Itu Allah bantu kita. Nah, namanya ma'unah. Luar biasa juga. Patutnya kita teruk, tapi tak teruk. Allah selesaikan. Itu namanya ma'unah. Nah, itu selalu kita dapat. Saya pun ada dapat. Nah, ada aja bantuan datang tak disangka-sangka. Itu namanya ma'unah. Pernah saya pecah entaka saya. Tayar entaka saya pecah tau. Pancet. Masa itu jalan bukan macam ini punya sibuk. Bukan besar macam ni. Di dekat RTC tu tau. Dekat Kopeng tu. Belah sana Kopeng tu. Ada RTC lah. Ada simpang nak masuk ke Kentatin tu. Masa itu jalan Tanah Merah je. Nak masuk lah dalam besar tu jalan raya teruk lah. Mentapis pecah tayar tu. Saya masa itu pakai Ford Patina. Ingat tak? Kita pakai Ford Patina besar. Tapi tayar bawahnya kecil. Pecah tayar. Saya pun berhenti lah. Nunggu tepi jalan tu. Kemana aku nak tidur malam ni. Masa itu tempat tu lengang kan. Sekarang ni
Udah medan. Banyak rumah keliling, kedai-kedai banyak. Nak minum banyak zong. Ini masih tu apa entah dia, gelap aja. Nah, malam ni aku nak tidur malam ni. Dah siap nak cari ada dah. Masjid jauh. Daripada situ ke masjid nak 2 kilometer apa sampai. Cari mana ada surau tak ada, mana ada surau tu tak ada orang pun. Jadi berdiri kat situ. Tengah berdiri tu lalu satu motor. Atas motor tu ada 2 orang menggali. Bersoban. Dia tengoknya dia serobang, ada orang bersoban tepi tu ingatnya geng dia kan. Dia pun berhenti. Apa saja kata kan yang depan tu. Dia tahu lah dia bukan sobat. Inilah saya pancat. Dia pun berhenti. Ada jack kan? Saya masih tu mana tahu, saya tahu mawak ada. Jack tak tahu apa benda, tak tahu. Buka bonet dah. Dia suruh saya buka bonet. Buka. Ada. Dia pun keluarkan jack. Dia cek tu, dia kalau entah kalau tu dia angkat tu ya. Dia jack tu. Habis tu dia keluarkan tali. Saya dekat pun tak baginya. Ada jauh-jauh ni. Kicil-kicil betul. Eloklah dia buatnya. Dia keluarnya tengok tayar spare dia semua ada. Dia sukuan tayar spare tu letak tu. Udah elok. Dia pun turun dia balik. Saya pun nyedok poket nak bagi upah telang ni. Apa kata dia? Tak sah ni. Saya tak mau take ni. Tak mau, saya tolong Haji lah. Nak sebut dia kelas dia tak hati. Dia kata dia tolong Haji. Saya pun tongongin dalam hati. Baliklah saya. Kalau tidak situ lah saya tidur malam tu. Itu namanya apa? Ma'unah. Pertolongan. Yang Allah bagi pada orang-orang yang soleh. Masa itu soleh lah. Boleh lepas ngajar. Boleh lepas semayang. Belum balik rumah lagi. Kalau balik rumah tak ada soleh lah. Tengok kotak bingung tu mana ada soleh-soleh ke dah. Masa itu soleh lah. Itu namanya apa? Ma'unah. Kemudian dia bagi juga kepada orang kafir. Benda yang ganjil, yang luar biasa, dia bagi juga kepada orang kafir, kepada orang fasik, kepada orang zalim, dia bagi juga. Itu namanya apa? Istidraj. Macam Fir'aun tu. Umur 500 tahun semua pindah. Sihat walafiat. Istidraj. Macam orang Hindu tu. Senang kata dia macam orang Hindu tu. Narik katil lembu tu. Dengan tali. Belakang cucuk jarum. Jarum macam kain tu. Cucuk belakang tu. Dia tarik kata, orang ni mau ke mana? Telepon tu. Itu. Dia boleh buat tu. Senang ke? Betul? Menari pada atas bara api. Tak kasut. Atas bara api tu. Nari tu. Itu namanya istidraj. Ada orang tak semayang tapi kaya-kaya. Istidraj tu. Itu namanya istidraj. Itu 5 tu. Ingat tu. Yang pertama mukjizat. Pada siapa? Nanti nak tanya kalau lupa siap. Kena ketuk lagi. Yang kedua kepada Nabi yang belum dilantik jadi Rasul lagi. Namanya apa? Irhas. Ingat tu. IRHAS. Irhas. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jalani. Apa? Karamah tu kemuliaan. Yang keempat pada saya dulu apa? Ma'unah. Yang kelima pada Raju, pada Govinda Raju Ramasami pun tahu tak? Istidraj. Itu 5 benda luar biasa yang Allah datang kepada orang-orang yang tertentu ya. Ada. Macam Netanyahu tu sekarang dia berkuasa, dia dapat serang mana-mana negara tu sudah 3 tu istidraj. Istidraj tu. Macam Israel tu. Tengah ini kuat. Boleh serang Iran. Boleh serang macam-macam lah serang Lebanon dan sebagainya. Istidraj tak boleh ngalahkan dia tu buat setakat ini ya. Itu namanya istidraj. Jadi apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Cakap Melayu apa? Sudah dekat saat apa? Hari kiamat dah dekat penuh. Tanda-tanda ada tak?
Tanda-tanda hari kiamat ada ke tak? Sekarang dah banyak ya. Sudah dekat saat kiamat itu. Sudah terbelah bulan. Bulan dah belah dah. Zaman Nabi terbelah bulan tu. Bulan terbelah dua ya. Ya. Wan syaqqal qamar. Artinya sebelah bulan tu. Yang nombor 2. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau salah baca kabur ya. Maka tuan orang ini semua pandai-pandai mereka. Artinya, tetapi jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang lewat, sihir yang kuat, sihir yang pandai, sihir yang bijak. Sihir. Ini adalah sihir yang lewat. Yang lewat begitu saja seperti lain-lain sihir. Macam sihir lain-lain. Itu sihir. Tahu sihir? Sihir itu benda luar biasa juga. Kalau sihir itu menjadi, itu dapat istidrah tu. Zaman Firaun, zaman Nabi Musa, memang orang banyak mengamalkan sihir. Semua ada. Nak bagi orang tu bingung, sihir. Nak bagi orang tu buta, sihir. Nak bagi orang tu penyakit, sihir. Macam-macam ya. Itu sihir. Nak bagi orang tu sakit, sihir. Di zaman itu banyak-banyak sihir. Dan mana? Tetapi jika mereka melihat satu tanda, mereka berpaling. Tak percaya betul-betul. Dan berkata ini adalah sihir yang lewat. Itu bukan tanda nak kiamat tu. Itu sihir. Sihir dah ada dekat benar ni. Sihir yang bijak. Yang lewat begitu saja seperti lain-lain sihir. Yang ketiga, apa tu ya? Ayat yang bunyi apa? Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Yang tiga ya. Wa kadzabu itu mendustakan. Wattaba'u, ada yang mendusta, ada yang ikut. Mereka bohongkan dan mereka turutkan. Ada yang membohongkan ayat Tuhan, ada yang menurut ayat Tuhan tu. Orang beriman, dia akan menurut ayat Tuhan. Ada yang membohongkan ayat Tuhan. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada kebangkitan lepas mati, dia tak percaya. Ada tak orang jenis apa tu? Ada. Membohongkan ayat Tuhan. Dan mereka turutkan. Yang beriman turut dah. Ikut je. Allah kata wajib, dibuatnya semua. Allah kata haram, ditinggalkan semua. Tidak turut semua. Ada orang yang kufur, ada orang beriman. Dan mereka turutkan hawa nafsu. Ini yang tak beriman tu. Turutkan hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan akan ada ketentuannya. Apa yang kita buat ada dibalas. Tak pernah dengar ke? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lagi? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kebajikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan dan dapat dibalas dengan seumpamanya. Dan barang siapa buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatnya kembali dan dapat balasan yang sejajar dengannya ya. Tidak. Apa itulah? Yang ketiga ya, sedangkan setiap urusan akan ada ketentuannya. Semua yang diterangkan Rasulullah akan terbukti. Kemudian dah kiamat semua terbukti. Baru nampak betul tak? Sekarang ni kita dengar berita ada tu. Neraka ada namanya Jahim. Dengar cerita ada. Nak bukti tak boleh. Sampai nampak neraka yang kata kan? Tapi di akhirat tu kita akan dinampakkan neraka. La tarawunnal jahim. Kamu akan dapat melihat neraka bernama Jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Tolong dengar ke? Kamu akan dapat melihatnya dengan penuh keyakinan. Ya weh, betul weh. Nah, mesti di akhirat tu. Sekarang ni kita dengar cerita ada. Ada neraka namanya Jahim. Ada neraka namanya Saqar. Ada neraka namanya Jahannam. Ada neraka namanya Sa'ir dan sebagainya. Kita dengar cerita ada. Nak bukti tak boleh. Tapi di akhirat masuk akan terbukti. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah semua benar. Apa yang dikatakan Allah dalam Quran itu semua benar belaka. Semua yang diterangkan Rasulullah akan terbukti kebenarannya. Kemudian benar tu. Yang keempat,
Sesungguhnya sudah datang kepada mereka sebahagian dari berita-berita yang pernah diancamkan. Ada datang berita yang diancam oleh Rasulullah dulu. Apa dia? Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdadar. Walaqad ja'ahum akan datang kepada mereka. Minal anba'i ma fihi muzdadar. Akan datang kepada mereka sebahagian dari berita-berita yang pernah diancamkan. Rasulullah pernah ancam. Ada berita-berita kamu akan disiksa, di kubur disiksa, di padang mahsyar akan siksa. Bagaimana? Ketika dihisab akan disiksa, ketika ditimbang akan disiksa, ketika menaiki siratul mustaqim akan disiksa. Kalau tergelincir lagi lah masuk neraka akan disiksa. Sudah diancam tu, akan ada sebagian daripada itu datang kepada mereka sebahagian dari berita-berita yang pernah diancam itu. Ada sebagian yang datang penderitaan tu. Di dunia Allah bagi penderita. Apa tandanya? Apa tanda Allah beri penderitaan di dunia ni? Jiwa tak tenang. Itu menderita lah. Dalam hati nak merah, nak metal je. Menderita lah. Tak seronok. Ngaji tak seronok. Tak ngaji pun tak seronok. Masak pun tak seronok. Tak masak pun tak seronok. Ke kedai pun tak seronok. Ke pejabat pun tak seronok. Ke sekolah pun tak seronok. Itu apa? Penderitaan lah. Sedih ni. Tak ada nak merunguk hangat je. Hujan pun tak seronok. Marah juga. Panas pun tak seronok. Panas tu. Tidur. Hujan pun marah juga. Itu penderitaan Allah bagi dalam dunia lagi. Nak mati, lagi banyak penderitaan. 4 perkara yang akan berlaku pada orang yang nak mati. Yang pertama, sakaratul maut. Sakit mati yang dahsyat. Yang kedua, dia nampak rupa malaikat maut. Kalau dia ahli neraka, dia nampak rupa malaikat maut seperti yang sebenarnya. Menakutkan. Sebagai satu lembaga hitam. Suara macam guruh. Rambutnya kusut masai. Ada api keluar daripada mulut dan hidungnya. Asap dan api tu. Itu nampak dia rupa malaikat. Kalau dia menjadi ahli neraka. Yang ketiga, dia nampak tempatnya di akhirat. Itu masalah gitu. Bagi orang syurga tak ada masalah. Kalau dia ahli syurga. Dia nampak syurga. Belum mati dulu ni. Tengah terbaring dah. Nampak syurga. Nampak mahlikannya. Nampak makanannya. Nampak pakaiannya. Nampak kenderaannya. Seronok tak? Itu yang senyum macam tu. Ada orang nak mati tu senyum aja. Ada senyum aja. Seronok, tenang jiwanya. Macam orang tidur rupanya. Tenang, senyum aja. Nampak tempatnya dia syurga. Kalau ahli neraka, dia nampak ahli neraka juga. Nampak api yang menyala-nyala. Nampak malaikat yang garang-garang, yang kasut-kasut yang gana-gana. Nampak ulur yang nak matuk aja kerjanya. Nampak color yang nak menyengat aja kerjanya. Begitulah. Api yang begitu hebat. Nampak semua tu. Ini Allah kabar Quran tu. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu pandangan dia menjadi tembus. Nampak di tempat di akhirat. Sama ada di syurga atau di neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia akan berhadap, bertemu dengan apa? Dengan iblis yang dia memang akan berjumpa dengan kita di waktu akhir-akhir kita tu. Nak mati sudah datang iblis tu. Menyerupai siapa? Menyerupai siapa? Orang yang kita puja, orang yang kita sanjung, orang yang kita hormat, orang yang kita sayang. Dia akan datang menyerupai mak kita. Sayang mak dah? Dia akan datang menyerupai ayah kita. Sayang ayah dah? Tengoklah dia sayang siapa. Dia hormat siapa.
Dia akan datang menyerupai Haji Ibrahim. Kenal Haji Ibrahim? Ngapa? Ngapa? Ngapa dia menyerupai Haji Ibrahim? Kerana dalam dunia ni, dia menanjung Haji Ibrahim dengan Ibrahim handai benar. Pada apa beda? Nah, dia datang. Ini Haji Ibrahim datang ni tahu ya? Oh, Ustaz dia ni. Haji Ibrahim dah mati dulu. Semua ke manusia orang itu, Ustaz? Semua akan berhadapan dengan itu. Semua akan nampak tu. Cuma tak boleh nak cakap antara dia dengan itu aja. Nak ngabur dia orang tak dapat. Maknanya semua orang merasa benda itu. Semua orang merasa. 4 masalah tadi. Kalau dia orang yang beriman, orang taat kepada Allah, sembahyang itu akan menghalau iblis itu. Puasanya akan menentang iblis itu. Bagaimana? Zakatnya akan menolak iblis itu lah. Amalan itu akan menolak dia. Kalau tidak, dia berdenok lah. Ini ustaz dah tak tahu. Ustaz dah lama mati lah. Tahu tak di akhirat besok, agama yang sebenarnya bukan agama Islam, yang sebenarnya agama Hindu. Kerana di dalam dunia ini minatkan Hindustan. Kau je tengok Hindustan je kau je. Tengok Bobby je lah. Tengok apa? Sanggam lah dia. Tengok apa? Ustaz baru menyerupai Ustaz dia kata. Jadi yang cakap tu Ustaz dia dengan dia tu. Ya? Yang cakap dia dengan Bukan Ustaz Iblis. Iblis menyerupai Ustaz. Istilah lain dia menyamar. Menyamar lah. Iblis tu menyamar kepada orang-orang yang kita sanjungi. Apa ayah kita? Bukan ayah kita mesti datang. Apa mak kita? Bukan Ustaz Ibrahim datang. Ustaz Ibrahim udah tak ada dah. Yang datang tu Iblis menyerupai. Faham menyerupai? Menyamar. Tengok dia minat apa? Jadi sebelum kamu mati, kamu mesti menyembah. Kamu mesti mengaku bahawa Islam itu bukan agama yang sebenarnya. Yang sebenarnya ialah Hindu. Kalau mengaku, kamu mengaku, kamu tak boleh cakap je. Kamu ngangguk kepala je. Ataupun kamu kelip mati je. Ini kelip mati, ngangguk. Top, dicabut nyawa oleh malaikat maut. Mati dalam keadaan kafir. Itu masalah. Orang yang nak mati tu. Itu apa? Ujian-ujian Allah datangkan untuk orang yang nak mati tu. Itu nombor 4 ya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajir. Kemudian yang kelima. Apa yang kelima ya? Hikmatun balighah fama tughnin nuzur. Ya. Hikmatun balighah. Selesai segala hikmah-hikmah. Tengok apa mana rasminya. Satu kebijaksanaan. Hikmah itu kebijaksanaan lah yang sempurna. Tetapi sayang, ancaman-ancaman itu tetap tidak berguna bagi mereka-mereka yang musyrikin. Ketika ancam orang musyrikin tu, dia tak guna bagi apa? Orang musyrikin tu kamu kabur ke, kamu pujuk ke, kamu ancam ke, mereka tetap tak beriman. Kita pernah dengar ayat ni. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim lagi a'anzartahum lagi am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir tu, orang musyrikin tu, kamu pujuk mereka ke, kamu ancam mereka ke, mereka tetap tidak beriman. Itu dia orang ni. Yang kelima, ayat yang kelima. Satu kebijaksanaan yang sempurna, tetapi sayang, ancaman-ancaman itu tetap tidak berguna bagi mereka-mereka yang musyrikin. Yang keenam, yang keenam apa? Fatawalla anhum. Kena berhenti tu. Waqaf lazim. Ada mem atas tu. Apa berhenti waqaf lazim? Mesti berhenti. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yang keenam ya. Betul. Cakap Melayu apa? Sebab itu, fatawalla anhum. Sebab itu berpalinglah engkau dari mereka itu. Jangan ikut orang musyrikin.
Jangan ikut orang zalim. Jangan ikut orang kafir. Berpaling daripada mereka itu. Ya. Pada satu hari nanti akan berseru seorang penyeru. Malaikat akan menyeru kamu di akhirat tu. Apa kata dia? Kepada sesuatu yang tidak baik. Ya. Dari kiamat tu. Malaikat akan menyeru kamu masuk neraka. Akan menyeru kamu masuk dalam api ni. Makanya kenapa kamu membuat perkara-perkara yang tak betul. Kamu membuat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Itu yang disuruh oleh malaikat tu. Dia boleh menyeru kepada kebaikan, boleh menyeru kepada syurga, boleh juga menyeru kepada neraka. Jadi yang datang ni, kerana dia melakukan kejahatan di dunia ni, dia disuruh ke arah ke mana? Kesengsaraan, ke arah kesiksaan dan sebagainya. Dia akan menyeru ya. Berseru seorang penyeru iaitu malaikat kepada sesuatu yang tidak baik. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7 apa ni? Khusyafan absaruhum. Ya, betul. Khusyafan absaruhum. Khusya'an, bukan fan. Saya masalah baca. Khusya'an absaruhum. Yakhrujuna minal ahdasi ka'annahum jaradum muntasir. Betul, saya baca tadi. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ahdasi ka'annahum jaradum muntasir. Cakap Melayunya apa? Tengok yang ke-7. Pandangan mereka akan keluar dari kubur-kubur seperti belalang-belalang yang bertaburan. Esok bila ditiup sangkakala yang ketiga, sangkakala ditiup 3 kali. Tiupan yang pertama berlaku huru-hara yang dahsyat. Tiupan yang kedua mematikan segala yang bernyawa. Tiupan yang ketiga membangkitkan orang yang telah mati. Bila ditiup sangkakala bagi kali yang ketiga, semua akan bangkit. Khusya'an absaruhum, kamu akan nampak mereka tu. Yahrujun, seperti mereka keluar. Minal ahdasi, daripada kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradum muntasir. Tengok Melayu apa? Tengok Melayunya. Yang ke-7. Pandangan mereka akan keluar dari kubur-kubur. Kita akan tengok orang keluar dari kubur-kubur tu. Macam-macam. Macam belalang ya. Keluar dari kubur-kubur seperti belalang-belalang yang bertaburan. Macam itulah keluarnya. Seorang, lalu. Macam cendawan tumbuh. Cendawan, ada pernah tengok cendawan tumbuh? Dalam busut? Laju je datang. Terus dah ada. Cendawan, macam itulah. Semua akan bangkit dari kubur. Benjamin Netanyahu akan bangkit. Tak kenal? Siapa? Benjamin Netanyahu. Ya Allah, tak kenal dah mana orang nama Benjamin Netanyahu. Yang bunuh orang Islam 40,000 lebih tu. Dia akan bangkit. Lagi siapa? Hitler akan bangkit. Tak kenal Hitler? Napoleon Bonaparte akan bangkit. Tak kenal? Joan of Arc akan bangkit. Dia minta ngaji sejarah kan ni? Ini cikgu sejarah dulu tau. Hitler akan bangkit. Okeylah. Payah nak ingat lah. Hitler pun tak ingat. Kenal Hitler? Kenal Hitler? Siapa? Hitler siapa? Presiden Jerman yang bunuh orang banyak Yahudi dulu. Itu Hitler. Hitler apa kata dia? Sebelum dia mati dia kata, aku boleh bunuh semua Yahudi yang ada ni. Tapi sengaja aku tinggalkan sedikit daripada mereka supaya dunia tahu macam mana keadaan orang Yahudi hari ini. Itu ditinggalkan tu. Kalau dia bunuh habis Yahudi tak ada dah. Tapi ditinggalkan sedikit supaya kita tahu macam mana keadaan Yahudi sekarang. Sekarang tahu dah. Yahudi itu macam mana? Wajah apa? Menentang orang Islam ada apa dia? Membunuh orang Islam dia. Ada belah kasihan ke? Kanak-kanak dibunuhnya, perempuan-perempuan dibunuhnya. Dia suruhnya lari di tempat itu, betul dia bom tempat dia lari itu. Itu sekarang dia berlaku. Bukannya saja bunuh-bunuh seorang-seorang habis itu tak, dia bom seorang-seorang.
Bom tu lah meletup. Bukan kerangka. Itu yang berlaku sekarang ni. Orang Yahudi. Sekarang kita sedar Yahudi tu. Kerana Yahudi tu takkan redha dengan Islam. Allah dah khabar. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasara tu sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Jadi pandangan mereka akan keluar dari kubur-kubur seperti belalang-belalang yang bertaburan. Macam belalang lah, belalang ramai-ramai terbang. Macam apa ya? Tak tentu ada lah. Ada ke belalang tu macam burung terbang kan? Sama. Dia apa betul lah? Tak. Dia bertaburan. Macam kelkatu. Ada pun nak kelkatu terbang? Mana ada ikut aturan, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang kelarak, ada yang berlaga sama mereka. Itu macam belalang macam tu juga. Dia bukan ada peraturan-peraturannya. Jadi bangkit dari kubur so betul lah. Tengku Abdul Rahman bangkit, Tun Abdul Razak bangkit. Okey apa? Tak kenal belakang ke mana? Hussein On bangkit. Ustaz, bangkit tu pergi ke Masyar Ustaz. Apa? Pergi ke Masyar bangkit tu. Bangkit tu dalam kubur pergi pada Masyar. Semua akan pergi kepada Masyar. Cik Mah bangkit. Tak kenal Cik Mah? Dia akan bangkit. Kemudian apa? Asywara Rai bangkit. Tak kenal? Kau tak kenal apa? Berdoa je. Lagi apa? Lata Mangirska bangkit. Tak kenal? Marilyn Monroe bangkit. Tak kenal? Brigitte Bardot. Tak kenal? Dia komen benar kau ustaz ni. Nama bintang filem bahan apa Dia tak bagi Ustaz binatang yang hidup masa dunia lepas. Binatang kalau ada relevan dengan kehidupan akhirat dia akan bangkit juga. Kalau tak ada apa-apa mati betul lah. Tapi kalau ada apa-apa relevan dengan manusia ke dengan apa ke dia akan bangkit semula Semua. Semua akan bangkit. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ya. Kemudian mereka itu di hari kiamat esok akan dibangkitkan semula. Semua akan bangkit. Siti Nurhaliza bangkit, Neng Bazura bangkit. Bagi apa? Ustaz, dia kita bersiap tentang kita tahu bangkit juga. Di Mahsyar tu di kubur tu bangkit semua lah. Di India bangkit, di England bangkit, di Jerman bangkit, di Jepun bangkit. Dari kubur bangkit semua. Semua berjalan menuju. Dari Malaysia bangkit, berjalan menuju ke padang Mahsyar. Esok Allah bagi alam baru. Bukan alam dunia ni. Jangan ingat dunia ni. Alam baru. Tahu alam? Dunia baru. Adalah jalannya. Jadi berjalan daripada kubur kepada Mahsyar tu berbagai cara. Ada yang berkenderaan. Siapa yang ada kenderaan? Siapa yang berjalan ada kenderaan? Yang berkorban ketika hari raya haji. Itulah kenderaannya. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobra lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Kalau kebas lah kenderaannya. Itu berkenderaan. Jangan bayangkan kobra dunia ni terus sion naiknya berlumpur je. Esok canggih punya kobra tau. Ada yang berjalan kaki. Ada yang berjalan kaki. Kita ni apa? Ada kenderaan ke lagi? Sebab itu kita banyak korban. Supaya nanti ada kenderaan kita daripada Mahsyar ke, daripada kubur kepada Mahsyar. Ada yang berjalan mengangkak. Benda mengangkak. Ada yang mengesut. Kalau mengesut tu laju ke lambat? Lambat benar lah mengesut. Cak mengesut tu. Malahan ada yang berjalan atas kepalanya. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Macam mana Cik Mak? Macam mana? Ikut masing-masing lah. Ikut masing-masing amalan dalam dunia ni. Kalau di dunia ni dia melakukan kejahatan, itu yang berjalan atas kepala. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Terkejut Aisyah dengarnya. Ya Rasulullah, tak logik Rasulullah.
Tak masuk akal. Kepala jalan atas kepala. Macam mana jalan atas kepala? Jawab Nabi, di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni memang macam tak masuk akal. Tapi di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah Taala. Rupa-rupa yang dalam dunia ni pun ada orang yang berjalan atas kepala. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada satu tarian kepalanya ke bawah, kaki ke atas. Apa nama tarian? Breakdown. Ada yang hafal rupanya. Begitu lah tu. Siapa nak? Bukan ada tanda arah. Mundar mandir. Tahu mundar mandir? Ada yang kulu, ada yang kelio, ada yang ke darat, ada yang ke bawah. Tak tahu hal. Macam bukan ada tanda, ada signboard tu sini masyarakat. Tak ada. Macam di dunia ni ada. Ini kapal. Kalau ke sana tanda salam. Kalau sana kamu gajah. Ada tanda Sana tak ada. Mundar-mandir. Itu keadaan di dunia baru. Allah jadikan dunia baru. Tapi Ustaz, kalau misalnya orang tu orang beriman, orang baik, dia akan diberi tunjuk oleh Allah pergi ke Itu yang dapat kenderaan tu. Bila ada kenderaan, binatang tu tahu je jalan menuju kepada masyarakat. Tahu je jalan. Kita bukan boleh ikut itu. Tak boleh ikut. Tak kerti nak ikut masa itu. Antara kita dengan Tuhan kan. Tak ada basis Ustaz. Bukan kita boleh fikir orang sekarang ni. Ikut aja lah unta tu senang. Bukan apa tu ya. Jadi masing-masing ikut cara dia masing-masing lah. Itu dia macam. Betul sampailah. Ya. Udah berapa lama entah berapa kata berapa ribu tahun sampai sudahnya. Semua ada di belakang masyarakat. Semua ada di situ. Asal nama manusia ada di situ belakang. Ya. George Bush ada di situ, Netanyahu ada di situ. Lagi apa? Napoleon ada di situ. Kenderaan Ustaz dia berjalan sehingga ke tepi sirat tu. Hingga ke padang masyarakat dari turun itu balik dari binatang tu. Sampai ke padang masyarakat tu. Sampai padang masyarakat kita pun turun lah. Dia turun, berdiri depan. Semua orang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia-manusia akan berdiri di hadapan Tuhan seluruh sekalian alam. Semua akan berdiri di depan Allah Taala. Berdiri semua, berkempit-kempit. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Punyalah ramai manusia. Bayangkan semua manusia yang dah hidup, yang dah mati, semua apa itu ada di situ. Yang nak belum lagi hidup pun di situ juga. Tak tahu berapa banyaknya. Nak kata triliun, bukan triliun, atas triliun apa entah. Saya pun tak tahu nak apa. Punyalah ramai, berkempit-kempit. Masa itulah dibariskan oleh Allah. Yang Macam mana? dibariskan dia. Masa itulah. Budak berkempit tu. Telanjang pula tu. Bayangkan puan-puan esok telanjang tu lah. Saya pun telanjang juga. Semua telanjang. Di padang masyarakat. Kecuali yang ada ada 4 orang yang Ustaz kata dulu tu ya, yang orang yang derma baju. Dia begitu, maknanya masa tu dia pakai baju ke atau selepas itu baru dia? Lepas itu pula. Masa itu telanjang semua. Semua telanjang. Terkejut Aisyah dengarnya. Tidak ke malu ya Rasulullah. Ketika orang tengok kita sini, orang tengok ini mana kopi, orang punya, orang punya mana kopi, orang punya. Jawab Nabi ketika itu tak sempat nak nengok kiri kanan. Tak diteringin pun nak nengok kiri kanan. Masa itu masing-masing apa? Takut apa yang akan berlaku pada diri dia. Itu ketika itu. Sibuk dengan urusan di masa nanti. Apa nak jadi berapa, lepas ni apa. Risau je. Tak sempat nak noleh ke kanan. Tak sempat nak nengok, nak ngintai ke kanan. Tak ada. Kemudian baru dibariskan. Semua manusia ini akan dibariskan kepada 120 barisan. Dari 120 barisan, berapa baris orang beriman? 3 baris saja orang beriman. Yang kafir berapa? 117 baris. Majority ke minority? Majority ke minority? Yang beriman?
Minoriti yang beriman 3/120. Berapa peratus? Ini cikgu banyak ni. Cikgu pencil ada. Cikgu tengah ngajar ada. Berapa peratus? 3/120. Berapa peratus? Ha. Ya Allah. Tidak ngajar matematik tu. Mana ada kosong-kosong? Ini cikgu matematik tau. Ha. 3/120 potong-potong dari 1/40. 1/40. 1 bagi 40. Bila kita bahagi tu 1 tak boleh tambah kosong. Dari 10/40 tak boleh lagi kosong lagi. Tambah lagi 1 kosong dari apa 100. 100 bagi 40 berapa? Ya Allah. Dapat berapa? Dapat 2. 2 kali 40 berapa? 80. 100 tolak 80 berapa? 20. Tambah lagi kosong dari 200. 200 bagi 40 berapa? 200 bagi 40 berapa? 5. Jadilah 2,5. Ya. 2,5%. Ya. Saya kosong-kosong tu bukan apa lagi, ditambah ada memang itu kaedah yang begitu. Bila tak boleh tambah kosong. Jadi 2,5%. Macam kita bayar apa? Kantong kita bayar zakat. 2,5%. Ya, 2.5%. Yang beriman. Yang kafir? Yang kafir? 117 bagi. Majoriti kafir. Yang itu yang kafir tu terus masuk neraka. Tak ada soal lagi dah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong. Dia tak lalu silap kita tak ya? Yang kafir tu. Udah kafir. Tak lalu. Lalu juga, lalu jatuh lah. Ditolak tersirat tu, jatuh lah. Gelincir. Cuma lalu gitu. Terus berbondong-bondong. Masuk neraka Jahannam. Nama atas kali neraka Jahannam. Ya. Terus. Wasiqal ladzina kafaru jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu masuk neraka Jahannam secara berbondong-bondong. Baru baca yang ketujuh ni, ayat yang ketujuh. Ada 55 ayat ni. Tapi dah suruh setengah dah. Jadi kita sambung akan datang. Ya, betul? Kita ambil ayat ketujuh yang akan datang. Ayat ke bawah? Yang ke-8. Ya. Muhtiina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Yang ke-8. Ya. Seperti apa? Bersegera mendatang penyeru itu orang-orang kafir. Datang kepada penyeru itu orang-orang kafir. Itu akan berkata ini suatu hari yang hebat. Yang suatu yang hebat di akhirat itu memang hebat pun ya. Jadi bila yang cerita yang tadi tak habis lagi. Kita habiskan insya-Allah ya. 3 golongan yang beriman. 117 kafir. Betul tak? Ya. Yang kafir tu dah masuk neraka. Yang beriman tu pula layak masuk syurga. Bukan masuk syurga lagi dah, baru layak. Tak masuk lagi. Kemudian yang 3 yang beriman tu kita masuk ke tak? Kita ni masuk tak dalam golongan 3 orang beriman? Mudah-mudahan masuklah. Jangan masuk dalam golongan 117 tu ni. Layaklah kita ni masuk syurga. Tapi bukan kejap-kejap tu masuk tak. Dibariskan semula. Dibubarkan barisan 3 barisan tu, dibariskan semula. Kepada, tengok ni, berapa baris? 4 baris. Semua orang beriman belakang ni. 4 baris. Yang 3 tadi bubar. Bila bubar, dibariskan semula. Siapa membaris ni? Malaikat lah. Dengan perintah Allah Ta'ala. Baris pada 4 baris. Ini kita beriman belakang ni. Kan baris pada 4 baris. Yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab.
Nak ke tanah. Sekali lagi, nak ke tanah. Som nak ke tanah. Aku tak nak kan? Ha. Tak ada cek, terus masuk surga je. Yang kedua, orang yang masuk surga dan tak masuk neraka, tapi kena hisab, kena cek. Jadi lambat ke cepat masuk surganya? Lambat dah. Dengar lalu. Sebab itu orang kaya yang bertakwa lambat lagi masuk surga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa selama 500 tahun lambatnya. Orang kaya tu 500 tahun tu. Itu takwa tu. 500 tahun lambatnya masuk surga. Kenapa? Kenapa lambat? Kerana kena hisab, kena cek. Satu cek satu-satu. Apa satu yang ada akan dicek oleh Allah. Tak pernah dengar kayak ni. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Tak pernah dengar? Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu yang kedua. Masuk syurga tapi lambat sikit. Kenapa lambat? Kerana dia banyak harta yang halal. Bukan haram. Kalau haram masuk neraka dulu. Yang halal. Halal belakang, tokohnya halal, rumahnya halal, bajunya halal, pakaiannya halal, mahal semua halal belakang. Itu kena cek tu. Lebih lambat masuk syurga tu. Macam kita turun dari kapal terbang lah. Kalau melenggang, dia apa kata kesan tu? Tak ada buat apa-apa melenggang. Dia apa kata kesan tu? Jalan lah Pak Haji kata. Jalan lah Pak Haji. Tapi kalau nolak 18 troli, Cik Mah nolak 18 troli apa dia? Kena cek satu-satu ya. Lambat lah. Habis tu kalau boleh jangan terlalu banyak harta. Dunia ni tak juga kata supaya boleh kita menjalankan kehidupan dengan selesa. Tapi yang banyak mana? Bila banyak mana? Lama lah hisapnya. Bukan masuk neraka dah tau. Kena hisap. Jadi orang lain dah lepas dah. Dah masuk surga dah. Dia tinggal seorang. Dia tinggal kena cek satu tengok dulu ya. Banyak harta pun tapi dia disedekah-sedekah kan? Ya. Banyak harta pun tapi disedekahkan. Ya. Lambat masuk surga lah. Itu kata Nabi apa? Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta yang halal itu akan kena hisab. Dan kalau harta yang haram masuk neraka dulu ya. Itu orang beriman pakai dulu. Layak masuk surga. Tapi kena hisab dulu, kena masuk neraka dulu. Itu golongan kedua. Tak masuk neraka, masuk surga tapi kena hisab. Lambatlah ya. Golongan ketiga. Ya. Bila ditimbang berat dosa dari pahala. Dosanya berat benar. Pahala ni sikit je. Tapi oleh kerana pahala sikit tu layak masuk surga tapi apa buat? Masuk neraka dulu. Dia masuk dalam golongan ashabus shimal. Golongan kiri ke kanan tu? Ashabus shimal. Kiri, golongan kiri. Masuk neraka dulu. Tengoklah berapa tahun. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Terpulang kepada amalan di dalam dunia ni. Masuk neraka dulu. Diazab dalam neraka dulu. Dibakar, dihempuk, dibedal, dibalun, dicincang. Udah habis dosanya dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk ke dalam syurga. Itu golongan apa namanya? Golongan kiri namanya tu. Golongan apa? Kiri. Ingat yang ketiga tu. Yang pertama masuk syurga tanpa hisab, yang kedua masuk syurga tapi kena hisab, yang ketiga golongan kiri. Masuk neraka dulu. Udah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka, dia dapat masuk syurga. Dan yang keempat, golongan apa? Golongan apa? Golongan apa? Yang keempat. Dia jenuh saya ngajar ni. Golongan apa? Sama pahala banyak. Apa golongan namanya? Golongan tengah-tengah. Ya Allah, dia bercakap Melayu pun tak faham. Tahu tengah-tengah? Tengah-tengah tu kiri tak, kanan tak, syurga tak, neraka tak, di atas titik sirat tu.
Terhege-hege dia terjadi siratul mustaqim, orang tengah. Ngapa? Karena bila ditimbang pahala dan dosanya sama-sama banyak. 50% pahala, 50% dosa. Mayang pun mayang. Bagi apa? Nari pun nari. Zikir pun zikir. Dangdut pun dangdut juga. Dan zikir pun hebat dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul dangdut. Dalam hatiku hanya ada kamu. Jadi dua buat. Jadi bila timbang 50% dosa, 50% pahala. Nak masuk syurga tak payah pahala. Nak masuk neraka tak payah dosa. Jadi apa? Minta bantuan ahli-ahli syurga. Tolonglah so bagi aku satu pahala. So masa itu tengah apa? Tengah nari. Dengan suami dia lah. Kedua-duanya pun tak. Atau kau ajak mengaji kamu tak sewa kan? Begitulah merau-rau, merayu-rayu, meminta-minta. Minta satu pahala daripada ahli syurga supaya dapat berat pahala daripada dosa. Minta lah. Minta kepada Haji Ibrahim. Haji Ibrahim tengah tu apa? Tengah meluk bidadari. Kedua-duanya beda. Kalau tak dapat syafaat Nabi masa itu Ustaz tak dapat dia. Sebelum itulah syafaat Nabi sekarang di dunia ni banyak selawat. Ada sama tu. Bila 50% tu ada Nabi tolong tu insya-Allah. Itu namanya syafaat. Jadi akhirnya adalah golongan yang simpati kepada golongan tengah-tengah tu, bagi dia satu pahala. Maka layaklah dia masuk dalam syurga. Oleh kerana yang bagi itu pemurah sangat ketika itu, dia bagi itu mengam-ngam dia. Dia bagi itu. Kerana pemurah, Allah hadiahkan dia dengan syurga yang paling tinggi. Walaupun ibadahnya tak melayakkan dia dapat syurga yang demikian. Faham kan ni? Walaupun dia ibadahnya tak layak dapat syurga itu, kerana kemurahannya di akhirat esok, dia dapat syurga yang tertinggi. Jadi kita esok kalau dapat, bantu pula. Mudah-mudahan Allah hadiahkan kita dengan syurga yang tertinggi. Memang tempatnya Iliyin, tempat yang paling tinggi. Syurga yang paling tinggi masuk. Itu keadaan manusia di akhirat. Kita mudah-mudahan tak ada masuk dalam golongan Ashabul A'raf tadi. Lebih lagi jangan Ashabul Shimal. Kalau boleh masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Ini last kali lah untuk pagi ni. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama, Rasul-Rasul. Ada? Wanita mana dari Rasul? Ada dia ada? Rasul-Rasul. Yang kedua, Nabi-Nabi. Yalah. Perempuan tak ada kita Nabi. Rasul pun tak ada. Nabi pun tak ada. Tak ada lah. Dah 2 tak ada. Yang ketiga, sahabat-sahabat besar. Seperti Abu Bakar, Osman, Umar, Ali. Bagaimana? Abu Ubaidah, Abu Huzaifah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Abdul Rahman bin Auf. Itu yang dijamin untuk syurga tu. Bilal bin Rabah. Itu yang nombor 3. Yang keempat. Yang keempat tu apa? Wali-wali. Cuma syurga sampai sah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti Ibn Hajar Al-Haytami. Seperti Rabi'atul Adawiyah. Itu masukkan sampai sah. Wali-wali. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far. Bagaimana? Yasir, istrinya Sumayyah, Masyitah dengan Firaun. Syahid lah tu. Lagi siapa?
Termasuk Yang baru-baru ni Ismail Haniyah, kenal? Dibom oleh orang Yahudi tu. Betul apa yang baru ni mati dalam perjuangan tu apa? Anwar ke? Anwar apa namanya? Saya dah lupa namanya. Itu orang yang mati syahid. rakyat Palestin yang terbunuh. Itu yang terbunuh di depan orang Yahudi itu syahid tu. Syaratnya mereka beriman dan beramal soleh. Bila beriman dan beramal soleh, itu syahid tu. Seperti Syekh Yasin. Apa nama Syekh Yasin? Orang putih tu. Dibom oleh orang Yahudi tu. Syahid belaka tu. Seperti Malaysia, orang Melayu ada. Siapa? Yang syahid siapa? Ibrahim Libya. Apa nama? Syahid tu. Kita haraplah, kita bukan harap bahawa mereka tu tadi yang mati syahid. Itu lah. Yang kelima. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Kalau orang sabar ni banyak pahalanya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Terlalu banyak. Itu orang sabar. Dan yang ketujuh ini tak ada. Depan saya ni tak ada. Orang Malaysia ni payah nak ada. Tapi di Palestin ada. Di Burma ada. Di Lebanon ada. Di Syria ada. Iaitu orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Dia miskin tapi redha. Tak pernah tinggal semayang. Tak pernah melakukan maksiat. Redha dengan kemiskinan. Seronok jadi miskin tu. Itu masuk syurga tanpa hisab. Kita yang mana ada harapan? Nabi dah tak ada. Walaupun yang cakap ni Nabi sahabat dengan nama Rasul. Tidak. Sahabat dah dengan nama Rasul. Ibrahim ada tak Rasul nama Ibrahim? Tapi bukan masuk itu. Tak tahu. Tapi yang boleh kita ambil sabar boleh. Bagaimana? Syahid boleh. Sebab tu kita hidup ni nak berjuang dalam Allah. Kalau kita mati dalam perjuangan, syahid itu. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Sebab saya tak berhenti-henti ngajar. Mungkin tengah ngajar ni, stroke padam. Mudah-mudahan tu. Syahid itu ya. Ada orang mati ketika tengah baca khutbah. Ada. Syahid itu. Ada seorang tu. Berapa ni? Tu imam. Mati berlanggar. Mati ya. Nak pergi mengimamkan sembahyang maghrib. Mati berlanggar. Syahid itu. Kerana dia mati dalam Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat yang tu ya. Okey, itu 7 golongan ya. Yang masuk surga tanpa hisab. Kata yang cukup sekali itu ya. Dah dah kat sebelah dah. Pandang menang masih. Minta maaf ya. Mana buat dah. Ustaz nak tanya kan. Sila. Tadi kan masa bila dah masa pada masyarakat tu kan dibariskan yang kata orang Islam yang beriman tu 120 tapi 3 je baris orang yang beriman. Jadi maknanya yang apa nama yang 117 lagi tu ke mana begini sebab daripada 30 yang beriman tadi dibagi kepada 4 barisan tadi tu yang orang masuk surga tanpa hisab tadi. Jadi orang yang 117 tu tadi ke mana? Kan dah saya khabar dulu. Tadi dah khabar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam dhumara. Dengar ayat tadi? Dihalau orang kafir tu yang ke-117 tu orang kafir tu. Masuk dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Jadi orang yang tu terus masuk neraka. Berbondong-bondong. Apa ya? Mana?